Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 ingin membahaskan tentang bahaya rokok bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Kod kuliah USK 10202 DC11. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Taufik bin Rosli, A19A0380. Okay. Rokok. Isu rokok ini sebenarnya merupakan masalah global yang dihadapi oleh masyarakat dunia sejak beberapa tahun yang lalu hingga ke hari ini. Semua masyarakat mengetahui bahawa bahayanya rokok ini kepada manusia. Tetapi masalah tabiat merokok ini merupakan satu perkara yang amat sukar untuk diatasi. Penyakit yang berpunca daripada rokok ini merupakan penyakit yang mampu membunuh. Menurut statistik Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), penyakit berkaitan merokok adalah pembunuh nombor satu negara ini yang menyebabkan kira-kira 10,000 rakyat Malaysia meninggal dunia setiap tahun. Sebilangan besar perokok juga dikesan mula berjinak dengan tabiat ini sejak remaja. Purata umur mula merokok ialah 19 tahun. Rokok merupakan silinder kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 ml dan variasi bergantung kepada setiap negara dengan garis pusat sekitar 10 ml yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicincang. Selepas itu, rokok itu dibakar pada salah satu hujungnya dan dibiarkan membara supaya asapnya dapat disedut melalui mulut. Bahan-bahan rokok terdiri daripada tembakau, iaitu satu-satunya bahan pengguna yang dibenarkan di sisi undang-undang, tetapi boleh mendatangkan ketagihan dan membunuh separuh daripada penghisapnya. Ia mengandungi bahan nikotin, tar dan karbon monoksida. Jadi tidak heranlah jika mereka menjadi perokok tegar kerana rokok mengandungi nikotin yang menyebabkan ketagihan kepada penggunanya. Ramai orang menyedari bahawa rokok ini bahayanya rokok terhadap kesihatan, dan pada kotak-kotak rokok juga dia telah dibuat amaran supaya amaran tentang penyakit yang disebabkan oleh merokok. Tetapi bilangan perokok semakin bertambah yang melibatkan berbagai-bagai lapisan masyarakat, terutama golongan remaja termasuklah pelajar. Kita dapat melihat orang merokok di merata-rata tempat, tak kira di kampung, bandar dan sebagainya. Masyarakat atau perokok menjadikan kelakuan merokok ini sebagai satu cara hidup mereka. Seterusnya, kita akan pergi lebih lanjut kepada isu yang dikaji. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia diucapkan kepada Puan Zaliha selaku pensyarah PC11 Etika dan Peradaban serta rakan-rakan sekalian. Baiklah, untuk bahagian seterusnya adalah objektif kajian isu yang dikaji. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk kami menilai perokok di kalangan rakyat Malaysia serta tindakan yang akan dilaksanakan oleh pihak berkepentingan di dalam negara dalam menangani isu rokok ini. Hal ini juga dilakukan untuk memerhati reaksi serta tanggungjawab masyarakat setempat terhadap norma kehidupan yang dikelilingi oleh masyarakat yang menghisap rokok. Jadi daripada apa yang diperkatakan, kesimpulannya adalah dengan kejayaan tugas ini boleh memberi serba sedikit dapat membantu pihak-pihak tertentu dengan berbekalkan beberapa maklumat yang diperolehi dari tugasan ini. Justru dapat juga kami memberi sedikit kesedaran terhadap faktor dan dorongan yang menyebabkan mereka bertindak sedemikian, walaupun mereka mengetahui kesan yang akan mereka hadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada media rakan-rakan. Okey, nama saya Muhammad Karol Anwar bin Ishaq. Kad matrik saya bernombor A19A0354. Okey. Saya kat sini ingin menerangkan dua faktor kesihatan yang melibatkan rokok. Yang pertama adalah faktor perokok merokok. Faktor kedua adalah faktor merokok itu berbahaya. Okey. Dalam
faktor perokok merokok, kita ada 3 faktor. Yang pertama, kurang ikatan kekeluargaan. Okey. Hal ini berlaku disebabkan peranan keluarga amat penting dalam mendidik anak-anak mereka supaya tidak terjerumus dalam masalah sosial yang sering berlaku pada anak remaja sekarang. Ikatan keluarga yang ada sekarang ini semakin kekurangan kerana ibu bapa tidak memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak mereka. Oleh sebabkan itu, anak-anak diorang mengambil peluang yang ada untuk membuat perkara-perkara yang tak elok seperti isap rokok dan lain-lain lagi. Yang kedua, ingin mencuba sesuatu baru ataupun benda yang seronok. Okey. Setiap pemuda mempunyai sifat ingin tahu. Jadi sebagai sifat ni diorang cubalah nak merokok tu apa yang bestnya merokok ni, jadi diorang cuba. Okey, seterusnya adalah pengaruh media massa dan golongan berpengaruh. Okey. Ini kita dapat tengok apabila dalam scene drama atau filem banyak artis-artis yang terpengaruh menunjukkan aksi-aksi yang tidak sepatutnya seperti merokok, isap dadah dan lain-lain. Perkara ini memberi kesan kepada budak-budak ni apabila diorang mengikuti apa yang selebriti ni dilakukan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada faktor rokok itu berbahaya. Ada 3 sebab, iaitu pertama, dia datangkan keburukan kepada diri sendiri. Yang kedua, datangkan keburukan kepada orang sekeliling yang terdedah dengan asap rokok tersebut. Yang terakhir, rokok mengandungi bahan kimia yang banyak. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada madam dan rakan sekelas. Nama saya Muhammad Arif bin Ahmad Zaini. Nama kad mesej saya A19A0333. Okey, hari ini saya akan jelaskan tentang kesan merokok. Seperti mana kita tahu, kesan merokok ni amatlah bahaya kepada warga emas, kanak-kanak dan wanita mengandung. Baik, di sini saya akan terangkan 2 kesan terhadap individu atau masyarakat dan alam sekitar. Baik, kesan merokok kepada individu atau masyarakat ialah terdapat 3 kesan, iaitu menyebabkan kematian, mudah letih dan mengurangkan fungsi otak. Baik, yang pertama, mudah letih. Seperti mana kita tahu, asap rokok ini terdapat banyak toksik-toksik ataupun dikatakan bahan-bahan kimia yang terdapat dalam asap rokok. Jadi bila seseorang itu merokok, asap itu akan naik ke atas ataupun naik ke otak, menyebabkan otak akan menjadi lembab dan tidak begitu fungsi, dan segala aktiviti ataupun segala yang dikawal oleh otak akan menyebabkan anggota badan kita terlalu letih, tak larat buat kerja. Okey, yang kedua ialah menyebabkan kematian. Rokok ini memberi kesan yang amat bahaya kerana kesan merokok ini boleh menyebabkan kita menghadapi kanser seperti kanser mulut, kanser lidah, kanser paru-paru, jantung. Jadi benda ini boleh menyebabkan kematian kepada individu tersebut. Okey, yang ketiga ialah mengurangkan fungsi otak. Seperti mana saya cerita tadi, mudah letih. Asap rokok ini terdapat bahan kimia yang terlalu bahaya, dan jika asap rokok itu bila seseorang itu isap rokok dan naik ke asap itu akan naik ke otak, maka otak akan menjadi lembab dan tidak terlalu fungsi lah. Baik, yang kedua, okey, alam sekitar. Kesan merokok kepada alam sekitar terdapat 3 juga kesan, iaitu dari segi menyebabkan kebakaran, kesan kepada air ataupun kesan kepada udara. Okey, yang pertama ialah menyebabkan kebakaran. Baik, jika seseorang itu menghisap rokok,
Dan bila seseorang itu dah habis merokok, puting rokok itu dibuang merata, dan kemungkinan besar bara ataupun api yang ada di puting rokok itu menyala, dan jika terkena rumput yang kering ataupun kertas-kertas sampah-sampah yang berada di sekitar, maka ianya boleh menyebabkan kebakaran. So hal demikian amatlah bahaya dan menyebabkan kebakaran yang besar ataupun berkemungkinan menyebabkan kematian bagi masyarakat di sekitar itu. Baik, yang kedua ialah kesan kepada air. Baik, kesan kepada air iaitu jika seorang itu menghisap rokok dan membuang puting di dalam air, maka air itu akan tercemar dan ianya boleh menyebabkan pencemaran air kerana puting rokok itu amatlah kotor, dan jika masuk ke dalam air dia akan menjadi kotor, dan ianya mungkin menyebabkan air di sekitar itu ataupun air di sungai tidak dapat digunakan oleh masyarakat setempat, dan ianya boleh menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga ialah kesan kepada udara. Baik, jika seorang itu menghisap rokok di tempat awam ataupun di ramai masyarakat di situ, maka asap yang dihembus oleh perokok itu menghembus merata, dan masyarakat di sekeliling menghidup asap itu, dan ini menyebabkan kesan yang negatif atau kesan yang buruk kepada masyarakat tersebut. Berkemungkinan masyarakat tersebut akan menghadapi kanser ataupun boleh menyebabkan kematian, terutamanya warga emas, kanak-kanak ataupun ibu yang mengandung. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum and hi. Nama saya Muhammad Azizim Zainan, bermetrik A19A0336. Okey, saya akan menyampaikan tentang cadangan dan langkah bagi pencegahan merokok. Yang pertama ialah tidak merokok di tempat larangan merokok, seperti yang tertera di atas, iaitu menurut artikel berita harian yang dipetik pada bertarikh 3 Disember 2019 ditulis oleh Amin Ridwan Ishak, di mana kerajaan kita telah membuat satu undang-undang baru, iaitu tidak boleh merokok di permis-permis kedai makan. Ya, di sini saya bersetuju dengan keadaan berikut kerana dapat memberikan keselesaan kepada pelanggan lain untuk menikmati hidangan mereka. Okey, seterusnya kedua iaitu mewartakan larangan merokok di dalam kenderaan. Hal ini kerana apabila pemandu merokok sambil memandu, memberikan pemandu itu kurang fokus sewaktu pemanduan, iaitu pengawalan steering yang kurang berhemah, dan di sini dapat memberikan satu efek yang buruk kepada pemandu tersebut. Dan seterusnya ialah tidak merokok berdekatan dengan kanak-kanak dan bayi. Hal ini kerana kanak-kanak dan bayi adalah mereka masih mempunyai paru-paru yang kecil dan mudah terjangkiti dengan apa-apa jenis penyakit. Dan di sini dapat membuat mereka lebih kepada bahayanya untuk mereka teruskan hidup, kerana asap-asap rokok ini dapat memberi efek kepada paru-paru mereka, dan kesan ini dapat membuatkan kanak-kanak tersebut menghadapi asma dan sebagainya. Dan yang terakhir iaitu buang putu rokok dalam keadaan mati di dalam tempat tong sampah. Hal ini kerana apabila putu rokok yang masih hidup baranya dibuang di tempat yang mudah meletup atau mudah terbakar, dapat memberi kesan kepada orang-orang lain untuk teruskan hidup, iaitu apabila berlakunya kebakaran hutan disebabkan putu rokok yang hidup, bara putu rokok yang hidup, dan ini dapat memberi kesan buruk kepada ekosistem kita. Oleh itu, inilah cadangan-cadangan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perokok-perokok di luar sana.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Syarif, bernombor matrik A19A0308, akan menceritakan secara keseluruhan tentang bahaya rokok. Rokok adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh penghilang yang berbentuk silinder dan mempunyai bahan kimia yang berbahaya seperti nikotin, karbon dioksida, karbon monoksida dan tar. Bahan-bahan ini boleh memberikan kesan yang bahaya kepada kesihatan manusia. Manusia yang menghisap rokok atau yang menghidu bau rokok boleh mendapat penyakit seperti barah, kegagalan otak untuk berfungsi, sesak nafas, mudah letih, hilang selera makan, keguguran bagi ibu mengandung dan akhirnya boleh bawa kepada kematian. Selain itu, ia juga memberi kesan kepada alam sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran air, berlakunya kebakaran dan berlakunya banjir kilat. Langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan, individu atau institusi yang bertanggungjawab adalah seperti mewartakan tempat larangan merokok di premis-premis makanan, taman-taman permainan, kawasan-kawasan rekreasi dan sebagainya. Selain itu, mereka juga boleh meneruskan kempen tak nak merokok sehingga gejala ini dapat dibendung sepenuhnya. Selain itu, untuk individu si perokok, mereka perlulah berasa simpati dan sensitif dengan keadaan sekeliling. Mereka tidak boleh merokok suka hati dan mereka tidak boleh merokok berdekatan dengan ibu yang hamil dan berdekatan dengan kanak-kanak. Selain itu, mereka juga perlu mengambil inisiatif untuk mencari jalan bagaimana untuk berhenti merokok dengan menghadiri klinik-klinik berhenti merokok. Secara amnya, merokok dan rokok sendiri memang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Tetapi saya faham untuk perokok yang sudah tegar, mereka sukar untuk berhenti merokok. Jadi, mereka boleh menjadi seorang perokok yang beretika dengan cara-cara mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tidak merokok di tempat-tempat larangan seperti yang telah diwartakan oleh kerajaan. Mereka juga perlu lebih sensitif dengan keadaan sekeliling apabila mereka hendak merokok. Jadilah seorang perokok yang beretika dan carilah jalan untuk berhenti merokok. Stay at home, stay safe, duduk di rumah dan jangan keluar. Hapuskan rantaian COVID-19. Sama-sama kita menang, kita jaga kita. Terima kasih.